Awan sekali-sekala menyembunyikan gunung tua Borneo ini. Andai boleh berbicara, apakah yang akan diceritakannya tentang sejarah penghuni bumi ini? Gunung Santubong di Sarawak menjadi saksi kepada sejarah ribuan tahun. Di hadapannya, diri terasa begitu kerdil. Dan alam mengundang saya memulakan bicara. Dengan hutan hujan tropika yang tertua di dunia, sungai-sungai yang menjalar dan pesisir yang memanjang ribuan kilometer, Borneo menjadi pentas peradaban manusia. Ibarat orkestra alam, ia melantunkan irama kehidupan yang memikat hati pedagang dan pengembara untuk menghampirinya. Sudah setuju. Harga yang berpatutan untuk rempah-rempah yang berkualiti ini. Betul. Kami menantikan kunjungan anda yang seterusnya. Di tanah yang kaya dengan sumber alam, manusia datang dan pergi, meninggalkan jejak di gua, sungai dan pesisir. Bagaimanakah Islam bermula di bumi ini? Apakah yang memikat penduduk Borneo sehingga Islam mekar merentasi waktu dan zaman? Di tengah lautan yang luas dan langit yang tidak pernah diam, angin monsun membawa lebih daripada ombak. Ia mengirim sebuah cahaya yang lahir jauh di padang pasir. Kontak awal sudah berlaku sejak abad ke-7. Walaupun Islam ketika itu belum tersebar secara meluas di Nusantara. Pedagang Arab dan Parsi memperluaskan dagangan kapur barus, damar dan rempah dari Perlak, Pasai dan Aceh ke pesisir barat Borneo. Akhlak mereka menjadi dakwah pertama. Sekitar abad ke-14, cahaya yang sama tiba dari utara. Kesultanan Sulu yang telah Islam lebih awal menyebarkannya menerusi ulama dan perkahwinan diplomatik. Hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Melaka mempercepatkan pengislaman Brunei. Brunei bangkit sebagai kerajaan Islam dan menjadi pengaruh penting dalam penyebarannya di Borneo. Hikayat Banjar menyebut gelombang Islam yang muncul dari Demak, Kepulauan Jawa memperkuat komuniti kecil Islam di selatan Borneo pada abad ke-16. Dakwah Islam kemudian bergerak dari Banjar ke timur laut Borneo dibantu ulama tempatan dan pedagang dari Sulawesi dan Sulu. Naratif ini bukan sekadar bila Islam sampai, tetapi bagaimana Islam membentuk dan dibentuk oleh Borneo.
Falsafahnya adalah Islam tidak tiba dalam satu gelombang besar yang seragam. Sebaliknya, ia tiba seperti kepingan-kepingan mozaik yang berbeza-beza mewakili peristiwa dan waktu yang berlainan. Ilmunya bagaimana? Guru-gurunya? Ia kemudian bercantum dengan budaya, adat dan geografi Borneo yang unik. Hasilnya, gambaran Islam yang kaya dan istimewa. Siri ini menjejaki sejarah Islam merentasi Sabah, Brunei, Sarawak dan Kalimantan. Bermula dari kota Kinabalu, kami ke kota Marudu, Ranau dan terus ke Bandar Seri Begawan, Brunei. Perjalanan dilanjutkan ke Bintulu dan Kuching sebelum memasuki Kalimantan untuk ke Sambas, Pontianak dan Banjarmasin. Saya ditemani pengkaji sejarah Islam Nusantara yang juga pemenang beberapa anugerah buku. Pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Farid Mat Zain, menjadi hati, mata dan suara kedua saya. Dia bukan sekadar sarjana, dia seorang pemburu manuskrip, artifak dan peminat budaya. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dari subuh pagi datang ke sini, mau melihat wanita berdagang. Oh, asyik. Asyik. Bersamanya, setiap langkah adalah pencarian makna, setiap detik pencarian jiwa. Rehlah ini menemukan kami dengan sisa sejarah silam, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Maknanya dalam konteks Borneo ni, kedatangan Islam ke Borneo ni datang dari berbagai sudut. Betul, dari Sulu, dari Brunei, dan di arah Kalimantan dan dibawa ke masyarakat macam tu. Islam diterima oleh masyarakat dengan hati yang terbuka. La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam beragama. Bersama saya dan Dr. Farid sepanjang 12 episod siri dokumentari ini. Saksikan lokasi sejarah yang terpinggir dan kisah yang hampir dilupakan dalam sebuah perjalanan kerohanian, Rehlah Islam di Borneo. Rehlah Islam di Borneo membawa penonton menelusuri sejarah Islam di Borneo, kepulauan ketiga terbesar di dunia. Dalam episod pengenalan ini, kami paparkan sedutan lokasi dan kisah menarik sepanjang rehlah ini. Kita mulakan dengan negeri di bawah Bayu, Sabah, yang menerima pengaruh awal Islam daripada Kesultanan Brunei dan Sulu. Di hening senja Lembah Marudu, sebuah makam berdiri sunyi, menyimpan cerita yang menunggu untuk dibisikkan kepada dunia. Sharif Osman, pahlawan Marudu yang difitnah sebagai lanun oleh penjajah. Dia terkorban bersama ratusan pengikutnya ketika mempertahankan Marudu daripada serangan British pada 1845. Oh, dulu datang sini setengah jam? Setengah jam. Pernah sampai? Pernah sampai daripada kampung masuk ke sini ke pasal jalan kaki dan ada paya. Di mana makam? Kita mencari. Kita mencari. Walaupun ini makamnya, jenazahnya dikatakan tidak pernah ditemui. Allah yarham Asy-Syahid Tuanku Sharif Osman, Ibni Sultan Asy-Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Ba'alawi. Dua sosok yang jarang dikenali dunia luar, Sharif Osman dan Mandur Sharif, mereka berjasa
tanpa balasan. Mat Saleh muncul sebagai figura paling berpengaruh dalam sejarah Sabah moden. Dia dikenang sebagai simbol maruah dan penentangan terhadap penjajahan. Serangannya ke atas kubu British di Pulau Gaya pada 1897 menjadi detik dramatik dalam perjuangannya. Menurut sumber-sumber, banyak orang-orang penduduk asal di kampung ni yang pernah melihat tempat itu, dan ada beberapa sebenarnya dulu Mariam yang ada di kawasan kubu tu, ada penduduk-penduduk kampung yang sudah bawa balik. Namun, tentera British menyerang kubunya di Tambunan menamatkan riwayat hidup seorang pejuang. Sebuah kawasan berbukit di Inanam dipercayai turut pernah menjadi kubu Mat Saleh. Tempat ini lapang dan kosong, tetapi warisannya terus hidup. Dari Sabah, rehlah diteruskan ke Brunei Darussalam. Pada kurun ke-14, seorang tokoh bangsawan tempatan, Awang Alak Betatar, memeluk Islam, mengasaskan kerajaan Melayu Islam Brunei dan menjadi sultannya yang pertama, Sultan Muhammad Shah. Asa nazra asa rahmah nagsyana wa nagsyakum salamullahi hayyakum wa ainullahi tar'akum wa sallallahu maulana wassalama atainakum alal muhtari syafi'ina wa munkidna wa iyyakum. Di zaman gemilangnya, Empayar Brunei pernah menguasai hampir seluruh Borneo, Sulu, Palawan hingga Luzon. Brunei adalah antara kerajaan kesultanan Islam di alam Melayu yang paling tua sekali. Apabila yang tarikh tua, dan kalau kita melihat sistem kesultanan ini memangnya di alam Melayu tidak boleh dipisahkan dengan agama Islam. Lokasinya yang strategik, wibawa para sultannya, kekuatan dagang maritim dan hubungan diplomatik antarabangsa menyumbang kepada kekuatan Brunei. Di sini saya rasa begitu hampir dengan sejarah Islam Brunei yang panjang. Bukan sekadar pada sejarahnya, tetapi pada kesinambungan roh yang terus kekal pada jiwa bangsanya. Dari Brunei Darussalam, rehlah bersambung ke Bumi Kenyalang. Di Sarawak, Islam tidak datang dengan gendang perang atau titah yang lantang. Ia tiba perlahan melalui layar dari Brunei, jejak Datu Marapati dan kalam Syekh Osman yang meresap ke jiwa masyarakat pedalaman. Maksudnya, dan sesiapa yang memalingkan diri daripada pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami tentukan baginya syaitan yang menyesatkannya dan menjadi teman karibnya yang tidak renggang daripadanya. Usaha dakwah digerakkan secara tersusun bagi mengukuhkan identiti Islam dalam masyarakat majmuk. Antaranya hikmah, wadah memperkasa dakwah Islamiah di Sarawak. Ia membimbing, mendidik dan menjaga kebajikan, khususnya masyarakat pedalaman dan mu'alaf. 1936 hingga tahun 1938. Kami turut menelusuri warisan yang tersimpan di Santubong, di sungainya yang mengalir dan pada syair yang masih bergema. Ini adalah buku hikayat Datuk Marapati
tulisan asal oleh Haji Muhammad Tahir bin Abdul Ghani. Setakat yang diketahui berdasarkan sumber hikayat Datuk Marapati dan syair Santubong, Datuk Marapati lah yang mendirikan negeri Santubong yang kemudian menjadi negeri Sarawak. Pernyataan Datuk Dr. Sanif Said, tokoh sejarawan Sarawak, adalah hasil kajiannya selama 30 tahun. Ia menemukannya dengan sumber sejarah yang jarang diketahui umum. Hikayat Datuk Marapati dan syair Santubong menjadi sandaran yang mengukuhkan hipotesisnya tentang asal-usul Sarawak. Menurut tradisi hikayat Melayu Sarawak, Raja Jarum dari Minangkabau dan Datu Marapati dari Jawa berada dalam jalur salasilah awal. Ikuti kisah ini dalam episod Sarawak. Siri dokumentari Rehlah Islam di Borneo menggamit penonton ke masa silam, bagaimana Islam mula bersinar di Borneo. Okay, Ustaz. Bagaimana Islam masuk ke Borneo? Islam masuk ke Borneo melalui 3 jalur. Yang pertama melalui Mindanao yang dilakukan oleh seorang ulama daripada Arab bernama Syarif Kebonsuan, dan melalui Mindanao inilah lahir ataupun berkembangnya Islam di kawasan pantai timur Sabah. Episod pengenalan ini memaparkan sedutan lokasi bersejarah yang kami ziarahi dan pengalaman yang kami lalui sepanjang penggambaran di Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Kalimantan. Siri dokumentari ini merakam bahawa manuskrip dan artifak bukan sekadar sisa sebuah kehidupan, tetapi sebuah tamadun hebat yang pernah wujud. Antaranya, Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat yang terletak hanya 3 jam 30 minit dari Kuching melalui jalan darat. Al-Wazir Kubillah, ini dia Istana Sambas. Bagaimanakah keadaan di dalamnya? Sambas digelar serambi Mekah, melahirkan ulama besar seperti Ahmad Khatib Sambas dan menjadi pusat tarikat. Ia di bawah kuasa Majapahit sebelum Islam masuk melalui perkahwinan dan diplomasi. Episod ini menyingkap bagaimana pertembungan kuasa dan ilmu membentuk identiti Melayu di Kalimantan Barat. Sambas bukan sekadar kerajaan bertaraf wilayah, malah berpengaruh dalam perdagangan dan politik serantau setanding dengan kerajaan Pontianak. Pontianak muncul di titik paling strategik, persimpangan sungai yang menjadi rebutan lanun, pedagang dan kuasa kolonial. Wahai bumi Kapuas luas terbentang, airmu beralun bersulam gemilang, di muara jauh sejarah terbayang, datanglah Sultan berjiwa tenang. Dari Hadramaut nasabnya suci, Syarif Abdul Rahman nama diberi, membina daulah berasaskan nur ilahi. Ketika Belanda cuba menguasai jalur dagang Sungai Kapuas, Syarif Abdul Rahman menandakan wilayahnya dengan dentuman meriam. Dari sungai yang bergolak, bangkit sebuah kesultanan yang berpengaruh. Dalam perjalanan ke Batu Layang, tempat bersemadinya jasad Sultan Pontianak, kami seolah-olah bertemu jejak legasinya. Identiti bangsa masih jelas terpampang meskipun dipisahkan oleh perjalanan masa dan sempadan politik sebagai sisa sejarah yang tidak pernah terpadam. Ini antara pondok yang terbesar di Martapura.
Pondok Darussalam. Kesultanan Banjar muncul sebagai pusat ilmu di Kalimantan apabila dakwah dan politik saling bertembung. Akan kalam yang terdahulu. Wadadi yang menamu di syariah ialah yang menyebut mereka itu akan diambil syariah dengan. Dari pengislaman Raja Samudera hingga lahirnya ulama besar seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, ia menjadi tempat anak muda belajar agama dan mengenal jati diri. Syekh Arsyad Al-Banjari adalah antara sosok yang paling berpengaruh di Kalimantan, malah di Nusantara. Beliau yang berasal daripada lingkungan Istana Banjar ialah ulama besar yang membentuk wajah keilmuan dan dakwah di Kalimantan. Dilahirkan di Martapura pada tahun 1710, beliau menuntut ilmu di Makkah dan Madinah sebelum kembali ke tanah Banjar, mengangkat syiar Islam melalui pengajaran, fatwa dan karya agungnya Sabilal Muhtadin. Ada sabuting nang harus kita ingat. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Nabi pemimpin itu seluruh umat. Menghapus nang buruk atau nang jahat, ulun mengajak bagi seluruh umat. Mari bersama-sama kita membaca sholawat. Sejarah bukan sekadar catatan, tetapi denyut kehidupan yang terus bergetar. Dokumentari ini membentang peta rohani yang bersilang antara kuasa, budaya dan dakwah. Dari Brunei hingga ke Banjarmasin, kita susun serpihan cahaya yang membentuk wajah Islam di bumi Borneo. Kerana rihlah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang warisan dan harapan. Dalam episod seterusnya, bagaimana sebuah kesultanan tua mampu terus berdiri dalam dunia yang sentiasa berubah? Apakah yang sebenarnya dipertahankan? Kuasa, warisan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu? Maka bermulalah Rihlah Islam di Borneo, sebuah siri dokumentari yang menjejaki sejarah Islam di kepulauan ketiga terbesar dunia. Kami memulakan sebuah perjalanan merentas sempadan bermula dari Sabah menuju ke Brunei, seterusnya ke Sarawak, merentas sempadan Kalimantan jauh untuk ke Sambas, Pontianak dan akhir sekali Banjarmasin. Tetapi episod ini hanyalah episod pengenalan. Dalam 11 episod seterusnya, kami bawa anda mengembara dari masa kini ke abad silam untuk melihat peradaban manusia di Borneo. Kerana peradaban bukan hanya terletak pada manuskrip, pada bangunan maupun batu. Ia terpelihara dalam jiwa yang mewarisinya. Maka bersedialah, kerana rihlah ini bukan sekadar sebuah perjalanan geografi. Rihlah ini